وأصولهم وفروعهم وذلك تسير إليه أجمع شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين اجعلنا من المستغفرين اجعلنا من المتطهرين اجعلنا من الموحدين اجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين اجعلنا من عبادك الصالحين اجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita sambung kitab Durus Tsamin muka surat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wal muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Qala musannif, maka bahawasanya kata Abu Hashim Al-Jubba'i daripada Mu'tazilah, iaitu daripada aliran Mu'tazilah, yakni kaul yang berkata kafir orang taklid bagi Abi Hashim daripada Mu'tazilah. Dan muafakat akan dia, yakni bersamaan, muafakat mana kata bersamaan pendapat akan dia oleh Imam Sanusi pada syarah Kabir, dalam syarah Kabirnya, yang satu kitab yang bernama Syarah Kabir, ia menakal dari Imam Ash'ari dan Qadi Abi Bakar, yakni Qadi Abu Bakar Al-Baqilani, seorang ulama mutakallimun, ulama tauhid, ulama usuluddin dan beberapa ulama, tetapi dhaif. Tapi pendapat itu dhaif. Pendapat yang mengatakan imam taklid itu kafir, itu pendapat itu dhaif, lemah. Kerana lazimlah atas kafir orang yang taklid mengkafirkan kebanyakan awamul mukminin.
Kerana bahawasanya tiada ada nazar, yakni tidak ada tilik, tidak menilik bagi keadaannya Nabi kita itu terlebih banyak anbiya yang mengikutnya, seperti barang yang dikeluarkan hadis Ibnu Majah dan Tirmizi daripada Buraidah bin Al-Khattab, sabda Nabi SAW, ahlul jannati insyuruna wa mi'atun wa mi'atu saffin, saffu saffa famanuna minha min hadhihi al-ummati wa arba'una min sa'iril umam. Qala at-Tirmizi hadis hasan. Maksudnya isi syurga itu 120 saf, 80 daripadanya daripada umat ini, yakni umatku ini, dan 40 daripada segala umat Nabi yang dahulu. Kata Tirmizi hadis sahih, hadis hasan. Kata Syekh Muhammad bin Mansur Al-Hudhudi, al-matlubu minal mukallafi, al-matlubu minal mukallafi indal qaili biwujubil ma'rifati wal jumliyu wa huwa ma'juzu an takririhi wa hilli syubhatun. Dan dalil yang dituntut daripada mukallaf atas orang yang mewajibkan ma'rifah, iaitu dalil jumli juga. Dalil jumli maknanya dalil yang umum. Maka arti dalil jumli itu iaitu yang lemah ia. Maksudnya dalil umum itu jadi lemah. Daripada menetapkan dalil, dan lemah pula ia daripada menguraikan syubhah orang yang mendatang pada agama, seperti ahlul bid'ah. Seperti apabila ditanyai orang akan dia, adakah engkau i'tiqad bahwasanya Allah itu maujud? Maka dijawabnya bahkan, yakni ya, sungguh. Maka berkata, ya, apa dalil kamu atas yang demikian itu? Maka berkata ia, makhluqat ini, sekalian makhluk ini, dan lemah daripada kaifiat dalilnya. Yang ini lemah daripada mendatangkan hujah yang terperinci. Adakah daripada
jihah baharunya, ini pihak baharu ini, atau daripada jihah imkan, yakni daripada pihak imkan, yakni pihak harus adanya. Imkan maknanya yang harus adanya, yakni bersamaan wujud dan adamnya, atau keduanya, yakni baharu lagi mungkin. Ni lagi iaitu ada perkara yang harus ada. Maka misal yang pertama itu dikatanya al-alamu hadithun wa kullu hadithun lahu sani'un fal-alamu lahu sa'i'un. Nun tu sani'un. Yakni alam ini baharu, dan tiap-tiap baharu itu ada baginya yang menjadikan dia. Maka alam ini ada yang menjadikan dia. Dan misal yang kedua dikatanya bahawa alam mungkin, dan tiap-tiap mungkin sani'un. Maka alam ini ada baginya sani'un. Apa sani'un? Yang menjadikan ia, ataupun yang menciptanya. Ada baginya sani'un. Titik itu. Misal yang ketiga itu bahawa bahawa dikatanya alam mungkin yang baru, dan tiap-tiap mungkin yang baru itu maka baginya sani'un, yakni ada yang menciptanya, yang menjadikannya. Maka jika ia tahu yang demikian itu, maka dinamakan arif, yakni orang yang mengenal Allah, dan dapat menguraikan syubhat dan menetapkan dalil tafsili. Ini dalil yang terperinci, namanya bukan dalil jumli lagi. Titik. Maka dalil jumli itu dapat kebanyakan manusia menetapkan dia, seperti gembala kambing dan gembala unta dan orang dusun, yakni orang-orang yang jauh daripada pengajian. Maksud kata orang dusun ni orang yang bukan orang yang jauh tempat dia daripada tempat pengajian. Adalah mereka itu apabila melihat suatu yang ajaib berkata, ya subhanallah, siapa yang menjadikan ini? yakni tiada yang menjadikan dia melainkan Allah. Maka mengambil dalil atas yang mengadakan alam ini. Titik di situ. Baik, apa dia nak cerita ni? Dia nak cerita ni yang dulu ni kita baca bab hukum orang jahil taklid. Hukum orang yang jahil taklid, adakah ia kafir ataupun mukmin? Maka sebilangan ulama mengatakan kafir, pasal dia tak kenal Allah tu dia kafir. Tapi pendapat ini dhaif.
Pendapat ini dhaif. Pendapat yang sahihnya, yang muktamad, dia mukmin tapi asi, mukmin yang berdosa. Maka pada perenggan yang kita baca tadi itu diterangkan, orang yang kata kafir itu ialah Abu Hashim Al-Jubai, iaitu bapa tiri Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Dia daripada kaum Mu'tazilah. Dan pendapat itu dhaif. Pendapat itu dhaif. Pendapat yang sahihnya ialah dia mukmin tapi asi. Dia orang beriman tapi berdosa besar. Baik, habis cerita situ. Habis itu yang melepaskan diri daripada taklid ni apa dia? Ada cerita tadi. Yang melepaskan diri daripada taklid itu ialah orang yang dapat membezakan mana itu qadim, mana itu hadis, mana itu Allah ataupun Rabb, mana itu hadis, iaitu makhluk. Jadi kita belajar ilmu tauhid ni, iaitu sehingga boleh membezakan mana yang qadim, mana yang hadis, mana itu Tuhan, mana itu makhluk. Jadi wajib kita belajar tauhid ni sampai boleh kita kenal mana itu Tuhan, mana itu makhluk, mana itu Al-Khaliq, mana itu Al-Makhluq. Jadi nak kenal Tuhan tu kena ada dalil. Kamu kata Allah Ta'ala tu ada, apa dalilnya? Jika boleh mendatangkan dalil, maka keluarlah ia daripada taklid kepada alim, iaitu orang yang kenal Allah, ya, daripada taklid kepada arif, iaitu orang yang kenal Allah. Kenalah ia darjah ilmu yakin, sahlah iman dia, taklah berdosa dah. Jadi kewajipan belajar ilmu tauhid ni iaitu memahami 68 aqaidul iman beserta dengan dalil-dalilnya. Maka sekurang-kurang itu dalil ijmali, iaitu dalil secara umum. Apa dalil Allah Ta'ala ada alam ini, apa makna, apa hujah kamu mengatakan alam ini menjadi dalil kata ada Allah? Tiap-tiap sesuatu itu mesti ada yang menciptanya, maka alam ini mesti ada yang menciptanya. Maka kalau dia boleh mendatangkan dalil seperti itu apabila dihujah, maka dia naiklah imannya daripada iman taklid kepada iman ilmu. Naiklah imannya daripada iman taklid kepada iman ilmu. Jadi kalau orang duduk di darjah iman ilmu, orang yang duduk di darjah iman ilmu ni ataupun dinamakan ilmu yakin, mudah-mudahan sahlah imannya dan dia keluar daripada khilaf yang mengatakan tidak beriman. Jadi kita hendaklah keluar daripada khilaf. Sebab kalau kita tak keluar daripada khilaf, bermakna kita tidak selamat. Jangan duduk dalam khilaf, kena keluar. Al-khuruju minal khilafi mustahabbun. Keluar daripada sunat, daripada khilaf itu sunat. Itu pada
ke perkara yang furu'. Tapi kalau perkara yang asas seperti akidah itu wajib keluar. Wajib keluar kalau dia nak selamat. Maka wajib dia keluar daripada taklid kepada alim. Baik, habis itu. Seperti hikayat setengah ulama apa? Tak nampak langsung lah tu lampu. Oh, Arab Badui. Seperti hikayat setengah ulama, ia bertanya orang Arab, orang Badui Arab, orang Arab Badui. Arab Badui ni Arab kampung. Arab kampung lah, Arab kampung yang tak belajar ni. Dengan apa kamu ketahui akan Tuhan kamu? Maka jawabnya dengan dengan lebah. Dengan lebah ada pada salah satu tak nampak benda tu dia. Apa tu dia? Salah satu apa? Ada apa yang terang sikit kita. Tak kena kelabu, padam. Nampak? Satu zarah punya tu. Oh. Maka jawabnya dengan lebah. Ada pada salah satu zarafnya madu. Dan satu zarafnya yang lain itu racun. Gitu. Maknanya pada diri lebah tu ada dua perkara. Sebahagian daripada tubuhnya itu madu, sebahagian lagi racun. Gitu. Dan ditanyakan seorang lain pula, dengan apa kamu kenal Tuhan? Dengan apa kamu kenal Tuhan kamu? Katanya, dengan binasa barang yang kami cita-citakan. Satu pekerjaan yang kami hendak kerjakan tiada boleh. Titik. Apa maksud dia? Maksud dia yang pertama,
dalil ada Tuhan. Orang tanya kat dia, orang tanya kat Arab Badui ni, kamu mengaku Tuhan itu ada, apa bukti kata Tuhan itu ada? Maka dia jawab, buktinya ada pada madu, ada pada lebah. Apa buktinya pada lebah? Iaitu sebahagian daripada lebah itu ada madu, dan sebahagian lagi ada racun. Apa maksud kata lebah tu bukti ada Tuhan? Apa maksud dia? Bukti yang kamu kata lebah tu. Bukti dia apa dia? Bukti dia kata, kamu lihat saja pada lebah. Pada lebah itu ada padanya madu, ada padanya racun. Mana racun dia? Kalau sengat, bekak kamu. Mana madunya? Kalau dapat, boleh jual. Jadi macam mana ada satu perkara sebelahnya manfaat, sebelahnya musibah. Jadi pada madu itu sudah ada bukti. Bukti apa? Kalau tak ada yang mengaturkan, yang menjadikan lebah tu, tentu dia semata-mata tak bermanfaat. Ada manfaat, ada mudarat. Siapa jadikan manfaat dan mudarat? Adakah lebah itu sendiri? Tidak. Bukan lebah itu sendiri. Tentu ada yang menjadikan dia. Asal lebah tu, ya anak dia. Daripada anak jadi ibu. Jadi ibu jadi yang mengeluarkan anak balik. Maka tentu ada yang mencipta dan mengaturkannya. Bukan semata-mata dia. Kemudian contoh yang kedua, dia kata di sini, dalil Tuhan tu ada. Apa yang kamu ciptakan tu bukan semuanya dapat. Maknanya kamu itu diatur dan kamu itu dijadikan dan diatur serta diperintah oleh Allah. Itu tanda Tuhan tu ada, dia katanya. Apa tanda dia? Apa yang kamu nak, bukan semua kamu dapat. Ada yang dapat, banyak yang tak dapat. Apa yang kita nak, bukan semua kita dapat. Betul tak? Banyak yang kita nak, mungkin sikit je yang kita berjaya mencapainya. Ada orang masa dia mengaji dulu, dia tak erti. Bila dia dah besar, dia pandai pula. Ada orang daripada miskin jadi kaya. Ada orang jadi daripada kaya jatuh miskin. Adakah dia nak jatuh miskin? Tentu dia tak nak. Tapi jatuh je. Itu bermakna dirinya ada orang yang mengatur. Dirinya ada yang menggerakkannya, yang mentakdir, yang buat plan untuk dia. Itu bermakna kita tak boleh plan diri kita. Kita kena serah plan itu kepada plan Allah. Kerana bukan semua yang kita nak tu jadi. Bukan kita nak, yang kita nak tu ya semuanya dapat. Ada yang dapat, ada yang tak dapat. Itu tanda kata kita ni diatur oleh yang maha pengatur, iaitu Allah. Atau kata dalil kata ada Allah itu, ya, apa yang kita nak bukan semua dapat.
Apa yang kita cita-cita bukan semua dapat. Ramai orang bercita-cita tapi tak dapat sudah mati. Itu bermakna perbuatan kita bukan perbuatan kita sendiri, tapi perbuatan kita diperbuat oleh Allah. Itu mudah kita nak faham. Dalil kata ada Tuhan. Baik, habis. Dikatakan bagi seorang yang sufi, apalah dalil atas bahawa Allah itu satu? Maka berkata ia, terkaya pakai itu terkaya apa? Pagi you bukan pakai jual. Terkaya pagi-pagi itu daripada pelita. Apa maksud terkaya pagi-pagi itu daripada pelita? Yakni bila waktu malam keadaan kita jadi gelap, maka kita tentu perlu kepada pelita untuk mencerahkan suasana rumah kita. Bila siang, cahaya matahari sudah keluar dan cahaya itu mengalahkan lampu pelita dalam rumah kita. Maka terkaya pagi-pagi itu daripada pelita, yakni pada waktu pagi tak perlu lagi kepada pelita. Itu maksudnya pada waktu pagi tak perlu lagi kepada pelita. Sebab apa? Cahaya matahari lebih terang daripada cahaya pelita. Baik, kemudian kata hikayat. Hikayat ni satu hikayat, satu cerita. Panjang cerita ni. Panjang cerita ni. Kita berhenti dekat tu dulu. Badan kita tak larat sepuluh tu. Baik, tanda situ. Kita berhenti situ. Kemudian katanya hikayat, kata Asmu'i ila akhirih, wallahu a'lam. Wala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا، ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين.
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعلى عبادك الصالحين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.